Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam siri Tazkirah Ramadan, siri yang pertama, iaitu yang bertajuk Fiqh Salat. InsyaAllah pada kali ini kita akan berbicara berkaitan dengan maklumat asas berkaitan dengan salat. Sidang hadirin dirahmati Allah sekalian, ibadah salat adalah antara salah satu daripada rukun Islam, yang mana salat sebagai tiang agama yang merupakan amalan yang dilaksanakan oleh umat Islam setiap hari. Solat fardu 5 waktu sehari semalam. Mudah-mudahan kita dapat mendalami ilmu berkaitan dengan solat. Antara tujuan kita bicarakan tentang solat iaitu mengajak menghayati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat. Ini mempunyai ilmu tentang perihal aku solat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sambil kita mengutamakan penafsiran mazhab Syafi'i terhadap dalil-dalil, dan kita melihat manfaatkan ijtihad daripada mazhab-mazhab yang lain. Kemudian yang kedua, memotivasikan orang ramai agar mengamalkan sunat-sunat dalam solat secara maksimum, dan ilmu di samping menunaikan rukun dan syarat solat secara terbaik menurut persepakatan ulama sambil mempelajari dalil-dalilnya. Kemudian yang ketiga, satu usaha membawa orang ramai ke arah menghayati solat mereka dengan memuhasabah kefahaman bacaan dan setiap pergerakan solat mereka agar benar-benar terbaik dari sudut fizikal dan spiritual. Kemudian yang keempat, satu usaha membawa orang ramai ke arah memahami apakah dosa-dosa yang terbesar yang menyebabkan solat mereka menjadi tidak khusyuk ketika mana melaksanakan ibadah solat. Sidang hadirin dirahmati sekalian, baik, kita melihat dalam bab yang pertama iaitu maklumat asas berkaitan dengan solat. Yang pertama, syarat-syarat sah solat. Bagaimana untuk kita secara ringkasnya syarat-syarat sah solat. Yang pertama, beragama Islam. Mestilah seseorang itu seorang yang Islam. Kemudian yang kedua, suci daripada hadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil ini iaitu kita mengangkatnya dengan mengambil wuduk. Manakala hadas besar, kita mengangkatnya dengan mandi wajib. Kemudian yang ketiga, suci ke seluruh anggota badan, pakaian dan tempat untuk kita solat. Kemudian yang keempat, menutup aurat. Aurat bagi wanita seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua-dua tapak tangannya. Sedangkan aurat bagi lelaki ialah antara pusat dan lutut. Kemudian yang kelima, telah masuk waktu solat yang telah ditentukan. Yang keenam, menghadap ke arah kiblat. Sidang hadirin dirahmati Allah sekalian. Kemudian yang kedua iaitu rukun-rukun solat, yang mana kita melihat kepada kesemua empat mazhab utama dalam fiqh Islam seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali bersepakat dalam 6 rukun solat sahaja. Sepakat semua mazhab, 4 mazhab, 6 rukun solat. Iaitu yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, berdiri bagi yang berkemampuan. Yang ketiga, membaca ayat Al-Quran. Yang keempat, rukuk. Yang kelima, bangkit daripada rukuk dan i'tidal.
Yang keenam, sujud 2 kali. Ini setiap rakaat. Ini 6 rukun yang disepakati oleh 4 mazhab. Manakala rukun-rukun yang terdapat perbezaan dalam solat, iaitu yang pertama, duduk antara 2 sujud. Dia menurut mazhab, menurut jumhur ulama, semua ulama, semua mazhab, hanya wajib di sisi mazhab Hanafi. Kemudian yang kedua, duduk tahiyat awal sehingga selawat ke atas Nabi, wajib di sisi mazhab Hanafi dan Hanbali. Tetapi mazhab Hanafi hanya mewajibkan duduk sebentar sekadar tasyahud sahaja. Mazhab Maliki hanya menganggapnya sunat, dan mazhab Syafi'i menyatakannya sebagai sunat ab'ad, sunat yang dituntut. Kemudian yang ketiga, iaitu lafaz salam. Salam yang pertama adalah rukun dan fardu di sisi mazhab Syafi'i dan Hanbali, namun hanya wajib di sisi mazhab Hanafi. Kemudian yang ketiga, tamakninah dalam perbuatan tertentu. Rukun di sisi jumhur dalam rukuk, i'tidal, sujud dan duduk antara 2 sujud. Wajib menurut mazhab Hanafi. Kemudian yang kelima, tertib. Itu rukun di sisi jumhur kecuali Hanafi, mazhab Hanafi. Sidang hadirin dirahmati sekalian, kesimpulan daripada perbincangan berkaitan dengan rukun solat ini, maka kita mengambil pandangan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, keseluruhan rukun dalam solat iaitu terdapat 13 rukun. Yang mana daripada 13 rukun ini dipecahkan pembahagiannya kepada 3 rukun yang besar, iaitu rukun qalbi, kemudian rukun fi'li dan rukun qawli. Ini bacaan. Baik, kita lihat yang pertama, iaitu niat. Niat iaitu rukun qalbi. Mestilah bacaan dalam hati. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram iaitu rukun qawli, bacaan Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, berdiri dalam solat fardu bagi yang berupaya melakukannya, dan bagi yang tidak berkuasa disebabkan sakit dan sebagainya, boleh melakukannya secara duduk ataupun berbaring ataupun terlentang ataupun dengan isyarat. Maka berdiri tegak ini dia duduk di bawah rukun fi'li, iaitu perbuatan. Kemudian yang keempat, iaitu bacaan Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, iaitu dia duduk di bawah rukun qawli, iaitu bacaan. Maka rukun bacaan surah Al-Fatihah di antara yang penting untuk sebab kerana ia rukun dalam bacaan, maka kita kena sentiasa memperbetulkan bacaan surah Al-Fatihah. Kemudian yang kelima, rukuk dengan tamakninah. Rukuk dengan tamakninah iaitu rukun fi'li, perbuatan. Tamakninah ni apa? Berhenti seketika, sekadar menyebut subhanallah. Itu tamakninah. Kemudian yang keenam, i'tidal. Ni bangun daripada rukuk dengan tamakninah. Tamakninah ni berhenti seketika, sekadar menyebut subhanallah. Kemudian yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tamakninah. Kemudian yang ke-8, duduk antara 2 sujud dengan tamakninah. Yang ke-9, duduk tasyahud akhir dengan tamakninah. Ini rukun fi'li, perbuatan. Kemudian yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Tasyahud akhir ni bacaan rukun,
dalam solat, dan kita pecahkan kepada 4 bacaan dalam tahiyat akhir. Yang pertama, tahiyat at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kemudian yang kedua, kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang keempat, selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala. Kemudian yang keempat itu selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah ini dia menjadi sunat dalam bacaan tasyahud akhir. Maka untuk menyempurnakan bacaan tasyahud akhir, dia mestilah memenuhi 4 bacaan. Pertama tasyahud, dan yang kedua kalimah syahadah, yang ketiga selawat ke atas Nabi, dan yang keempat iaitu selawat Ibrahimiyah. Maka ketika mana kalau kita hanya membaca 3 sahaja, tasyahud, kemudian syahadah, kemudian selawat ke atas Nabi, maka dia dah sempurna rukun bacaan dalam tasyahud akhir. Kerana bacaan selawat Ibrahimiyah ia menjadi sunat. Kemudian yang ke-11 iaitu membaca selawat ke atas Nabi pada tasyahud akhir. Maka selawat menjadi rukun dalam bacaan tasyahud akhir. Kemudian yang ke-12, membaca salam yang pertama. Salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka cukup salam yang pertama. Manakala salam yang kedua, dia menjadi sunat. Kemudian yang ke-13, rukun yang ke-13 iaitu tertib. Tertib ini mestilah mengikut turutan. Bermula daripada takbiratul ihram sehinggalah salam yang pertama. Maka itu solat. Sebab itu dalam solat dari segi bahasa bermaksud berdoa. Solat. Kerana apa? Kebanyakan dalam ibadah solat yang kita laksanakan itu kebanyakannya doa. Kita lihat daripada mula dengan doa iftitah, doa. Kemudian doa duduk antara doa ketika mana bacaan surah Fatihah. Bacaan surah Fatihah separuh ayat daripada surah Fatihah iaitu doa. Kemudian ketika mana kita duduk antara 2 sujud, doa. Kemudian tahiyat awal, tahiyat akhir, doa. Kemudian doa qunut, juga doa. Maka kebanyakannya doa dalam kita solat. Manakala dari sudut syarak pula, iaitu solat ialah beberapa perbuatan dan bacaan bermula dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sebab tu solat. Kemudian yang seterusnya kita akan melihat kepada perkara yang membatalkan solat. Ini seringkali ulang kaji perkara yang membatalkan solat. Yang pertama, jika salah satu syarat rukunnya tidak dikerjakan dan sengaja ditinggalkan. Daripada 13 rukun yang disebutkan tadi, salah satu rukun tertinggal ataupun sengaja ditinggalkan. 13 tolak 1. Kalau matematik 12. Kalau dalam rukun solat 13 tolak 1, dia jadi kosong. Batal solat, tidak sah solat yang dikerjakan. Kemudian yang kedua, berlaku hadas kecil dan hadas besar ketika mana sedang solat. Hadas kecil dan hadas besar, maka batal solat. Kemudian yang ketiga, terkena najis.
secara langsung yang tidak dapat dimaafkan pada badan, pakaian ataupun tempat solat. Tengah solat maka ada najis, terkena najis, maka batal solat. Kemudian yang keempat, berkata-kata dengan percakapan luar solat dengan dua perkataan yang boleh difahami. Contoh, dia menyebut huruf Y. Y belum lagi batal. Ketika mana dia menyebut dua huruf atau dua perkataan ya, maka batal solat. Kemudian yang kelima, terbuka auratnya dengan sengaja sehingga kelihatan 1/4 daripada anggota wuduknya. Walau bagaimanapun, sekiranya dengan pantas ia menutupnya kembali, maka tidak membatalkan solat menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Terbuka aurat, cepat-cepat tutup, maka tidak batal. Tapi kalau terbuka aurat dengan sengaja, maka dibiarkan sahaja, maka batal solat. Kemudian yang keenam, makan dan minum walaupun hanya sedikit kerana bertentangan dengan sifat solat. Solat juga batal jika makan dengan banyak walaupun dalam keadaan terlupa. Terlupa pun batal solat. Demikian menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali. Kemudian yang ketujuh, mengubah niat ketika sedang bersolat. Contohnya berniat untuk memutuskan solat, maka batal solat. Kemudian yang ke-8, bergerak yang besar berturut-turut sebanyak 3 kali seperti melangkah atau berjalan. Sebenarnya dalam menurut mazhab Syafi'i ini, ketika mana ulama membahaskannya, dia sebenarnya ada tempat yang ada tempat bagaimana kiraan pergerakan besar dan pergerakan kecil. Baik, contoh ketika mana solat berjemaah, ketika mana makmum di hadapan kita dia batal solat, maka dia beredar. Maka bagaimana kita nak melangkah ke depan untuk memenuhkan saf di hadapan? Maka caranya, kiraannya, para ulama menyatakan bahawa pergi dan balik dikira satu perbuatan, satu pergerakan. Tak kira lah kali langkah kita berjalan ke depan, maka itu dikira pergi dan balik dikira satu pergerakan. Contoh yang lain, ketika mana kita dah bergerak ke depan untuk memenuhkan saf, tiba-tiba saf di hadapan kita ditutup, maka kita kena patah balik ke belakang. Ketika mana kita kiraannya pergi dan balik dikira satu pergerakan, maka solat kita masih lagi sah. Kemudian contoh yang lain, ketika mana kita solat dalam keadaan kita bawa handphone, kita letak handphone di hadapan kita, kemudian solat berjemaah. Ketika mana sedang solat, kita menjadi makmum, tiba-tiba handphone berbunyi, maka kita kena tutup handphone kita. Kalau kita tak tutup, maka kita mengganggu jemaah yang lain. Mengganggu jemaah yang lain, maka suatu kesalahan yang berat. Maka caranya kita tunduk, tutup handphone, kemudian kita berdiri balik. Berapa pergerakannya? Dia dikira satu pergerakan, kerana dia keperluan untuk kita bergerak. Tutup handphone, tak ada masalah. Apa sandarannya? Dalam hadis Nabi SAW, ketika mana baginda bergerak membuka pintu, ketika baginda solat, kemudian isteri baginda nak masuk ke dalam bilik, maka baginda buka pintu, kemudian baginda meneruskan solat, maka dia dikira pergerakan sekali. Sidang hadirin rahmati sekalian,
Manakala pergerakan yang kecil, seperti kita menggaru dengan jari, menggaru dengan jari, maka garulah pergerakan yang kecil. Dia lama pun tak apa, kerana dia pergerakan kecil. Kemudian yang seterusnya, bagaimanapun pergerakan sedikit tidak membatalkan solat. Kepada kita lihat dalil daripada Nabi SAW yang pernah membuka pintu untuk Aisyah semasa baginda sedang solat. Itu pergerakan kecil, dikira pergerakan kecil. Kemudian baginda pernah juga mendukung cucunya bernama Umamah, yang mana semasa solat Nabi SAW meletakkan di tepi ketika sujud, dan apabila ingin bangkit berdiri, Nabi SAW kembali mendukungnya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita lihat bagaimana Nabi SAW solat dalam keadaan memegang cucunya Umamah. Bagaimana pegang solat, kemudian ketika mana nak sujud baginda letak tepi, ketika mana nak bangun balik baginda ambil cucu baginda, angkat bawa berdiri. Maka kalau kira pergerakan lebih 3 kali, tetapi disebabkan keperluan, sama juga kita kiaskan ataupun kita samakan dengan kita menutup handphone tadi, kesnya dia satu pergerakan sahaja. Kemudian yang seterusnya, membelakangi kiblat. Itu kiblat kita ke arah Kaabah. Menukarkan arah dada dari kiblat tanpa uzur yang kuat menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, manakala Maliki mempunyai pandangan yang lain. Kita lihat betapa hebatnya negara kita Malaysia, kita menghadap ke arah kiblat betul-betul bertentangan dengan antara Hajarul Aswad dan pintu Kaabah, iaitu multazam. Malaysia antara tempat yang paling mustajab doa. Itu hebatnya negara Malaysia, ketika mana dibuat kajian arah kiblat Malaysia, kita menghadap ke arah multazam. Kemudian yang seterusnya, menambah rukun dalam solat yang berupa perbuatan seperti rukuk dan sujud. Rukuk 2 kali tambah jadi 3 kali, maka dia membatalkan solat. Kemudian tertawa terbahak-bahak, ketawa terbahak-bahak, tetapi senyum tidak membatalkan solat. Dia tergelak-gelak, batal solat. Tapi kalau senyum, tidak membatalkan solat. Kemudian yang seterusnya, mendahului imam. Maka ini makmum kena melihat, ambil berat. Pastikan imam menyempurnakan rukun ketika mana solat dah selesai rukun, antara satu rukun dengan rukun yang lain, maka barulah makmum mengikutinya. Kalau tidak, makmum mendahului imam, maka batal solatnya. Kemudian yang terakhir, iaitu murtad. Murtad ni apa? Iaitu terkeluar daripada agama Islam. Sidang hadirin dirahmati sekalian, InsyaAllah kita bertemu lagi di siri yang lain, itu berkaitan dengan fiqh salat. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.